أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Taib, kita hari itu kita berhenti, kita mula lam al-muqhamah ni. Kita masuk bab, kita duduk tengah bab yang ke-21 kita kan. Bab lam zaidah. So antara lam zaidah itulah lam yang dinamakan sebagai lam muqhamah yang terletak antara mudhaf dengan mudhafu ilaih. Contohnya ya bu'sa lil harbi. Makna asal dianya ya bu'sal harb. Maknanya penyair ni dia nak kata kedahsyatan peperangan. Bukannya dia nak kata satu kedahsyatan milik harb. So dia maksudkan idhafah. Dia masukkan idhafah. Jadi lam ni dimasukkan untuk tujuan menguatkan ikhtisas. Sebab apa kita pilih lam? Sebab lam tu memang idhafah ni, huruf jar untuk idhafah asalnya ialah lam. Maknanya kalau sebut idhafah ni asalnya lam, milik. Tapi dalam konteks ni dia untuk ikhtisas lah. Nak khususkan lagi sebab kalau kita sebut bu'sa saja, kedahsyatan tu, kita tahu banyak jenis kedahsyatan kan. Jadi bila sebut li ni, kita nak khususkan bukan yang lain, tapi hanya untuk peperangan. Kemudian dia sentuh tentang, kalau lam ni lam ziyadah, dan sini mudhaf, ni huruf jar, harfu jar. So dari segi makna kita kata ini mudhaf. Mudhaf dia nak kepada mudhafu ilaih. Dan mudhafu ilaih ni dijarkan oleh mudhaf. Jadi mudhaf ni amil. Dan li juga amil. So kita ada dua amil. Amil jar. Satu mudhaf, satu harfu jar. Jadi berebutlah sini kan. So dia kata di sini yang rajihnya kita pakai yang harfu jar, yang menjarkan harbi, sebab kita kira yang dekat. Yang dekat tu lebih memberi kesan bandingkan yang jauh. Wa min zalika qauluhum. So termasuk dalam bab ni, bab lam muqhamah ni, ialah lam yang masuk kepada asmaul khamsah. Seperti abu, akhu, hamu, hanu, famu. So ayah kamu, abuka, akhuka, hamuka, dan famuka. Mulut kamu, mertua kamu kan ni, hamu. Anu kemaluan kamu. Okey, yang termasuk ni dia kata asmaul khamsah yang dimasuki oleh lam nafi jins. Okey, sebelum tu kita tengok i'rab lam la li nafi al jinsi. La makna tiada sebarang kan. So contohnya kalau dia masuk kepada mufrad, nakirah. Contoh kita ambil gulam. Gulamu. So kalau kita masuk la li nafil jins, kita akan baca la gulama. Contohnya kita kata di rumah lah. La gulama fi dar. So gulam ni kita i'rab macam mana? Mufrad. Lafaz dia tu lafaz mufrad. Kemudian mabni.
Ini mabni. Mabni alal fath. Kena baca mabni dengan baris fathah. So kalau mabni kita baca fath tanpa ta lah. Sebab apa dia mabni? Mabni satu mabni asal, satu syibih mabni kan? Syibih mabni. Kalau mabni asal ni antaranya ialah huruf. Semua harf mabni asal. Fi'il madhi mabni asal. So yang lain-lain mabni tu semuanya dia kata syibih aja. Maknanya dalam aspek-aspek yang tertentu menyerupai, sama ada menyerupai huruf ke, menyerupai fi'il madhi ke, menyerupai. Jadi kalau kita tengok ulama ni, ini bukan mabni asal. Jadi dia mestilah syibih mabni. So syibih ni banyak menyerupai dari sudut mana? Dari sudut huruf ke fi'il? So Alina kata menyerupai harf. Kerana makna la gulama ni asalnya ialah jawapan kepada orang yang bertanya. Orang tanya, rumah tu, di rumah tu ada orang tak? Ada budak tak? Ada hamba tak? Hal min gulamin. Hal min gulamin fidda. So kalau dia guna min sini kan, min untuk tujuan nak ibham. Ada tak? Adakah sebarang hamba di rumah tu? Guna min kan? Jadi jawapan dia sepatutnya la min gulamin fidda. Kemudian dihazafkan min. Gulam ganti tempat dia lah. So gulam dah ambil tempat dia. Jadi maknanya gulam ni mengandungi makna min. Maknanya kita kata tadmim. Terkandung dalamnya makna min. So, sebab itulah min mabni. Sebab itu dia kata dia mabni dengan fathah. So mabni ni kalau tengoklah, kalau seorang gini, kalau dua orang jadi la ula maini. So mabni ala liya lah. Kalau ramai muslimin je ya. La muslimina. So mabni dengan ya. So kalau perempuan jamak muslimati ya. La muslimati. Tiada sebarang perempuan-perempuan yang Islam. Yang sebenarnya semua nakirah ni. Sebab isim jins ni dia nak masuk kepada nakirah. Isim jins dia masuk kepada nakirah. Sebab makna dia ke umum. Tiada sebarang, tiada sebarang. Jadi kalau masuk kepada makrifah, contohnya Zaid kan. Zaidun. Tak boleh lah kan, sebab mana boleh makrifah tu jadi umum. Tapi kalau kita tukar uslub boleh. Contohnya kita kata la Zaidun fid dari wala amrun. Jadi nak kata umum lah. Zaid pun tak ada, Omar pun tak ada, orang ni pun tak ada, orang ni pun tak ada. Tak boleh. Maksudnya kalau nak buat nafi jins ni, dengan makrifah dia kena ada takrar. Kena ada berulang-ulang. Tapi i'rab tak boleh mabni lagi lah. Tak boleh mabni macam atas ni. Sebab la ni, dia beramal, mana dia memberi baris fathah tu, dia hanya beramal kepada isim nakirah. Jadi kalau masuk isim ma'rufah, isim ma'rifah kekal dari segi makna je lah, jins. Tapi dari segi i'rab, so la tak boleh lagi memberi kesan kepada Zaid. So dia baca dengan rafa'. Jadi la tu akan jadi, Zaid tu akan jadi mubtada' lah. La tu la mahala laha min al-i'rab. Sebab yang ni pun sama juga dari segi kita buat la Zaidun fid dar wala amrun ni seolah-olah menjawab kepada orang yang bertanya, az-Zaidun fid dari amrun. Zaid di rumah tu ke ataupun
amr di rumah tu. So kita jawab mana-mana pun bukan. So, la Zaidun fid dar wala amrun. Cuma yang kita sinilah yang la aba li Zaidin. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya kalau asing kan, kalau ikut ulamu ni, so dia tak boleh baca aba lah, dia kena baca la aba li Zaidin. Barulah betul kan? Tiada sebarang ayah milik Zaid. So kalau dia baca dengan abu-abu tu, abu ataupun aba ataupun abi. Yang ni kena ada idhafah, kena ada mudhafu ilaih. Ada mudhafu ilaih. So kalau kita baca gini, mana kalau ini membuktikan bahawa idhafah. Sebab tak ada lam la tu kita pergi baca aba. So kalau isim mufrad, so kita kena baca la aba gitu. So kalau dia maksudkan makrifah, so kita kena buat pengulangan. Yang ni tak boleh ulang. Jadi terpaksa kita kata la aba li Zaid ini mestilah idhafah. Kalau tidak kita kena kata la aba li Zaidin. Tapi tu Arab baca la aba li Zaidin. Samalah. Ni abu aku kan. Ni aku ni jadi akha. So la akha lahu, la akha li Zaidin. Lepas tu la gulamain. Sepatutnya la gulamaini. Mabni dengan ya. Li Zaidin. Baik, bila yang kita kira tercabut nun? Bila berlaku idhafah. Artinya asal yang sini ialah ulamai Zaidin. Ulamai Zaidin. Bentuk ini hanya ada. Bentuk idhafah yang hanya ada gugur nun. Tapi sini macam mana boleh jadi macam ni? Gugur nun tapi bukan idhafah. Yang ni yang ni baca alif. Sepatutnya tanpa alif. Jadi nak tak nak, kita kena kata la abali Zaidin ni ialah idhafah. So kalau idhafah, mana boleh idhafah ada lam? So idhafah mesti secara langsung kan? Jadi kita kena kata lam ni la ziyadah je lah. Okey, sekarang ni lam ziyadah yang dimasukkan untuk taqwiyah ni masuk untuk menguatkan ikhtisas. Jadi kalau kita sebut aba tu, ayah siapa? Mungkin ayah Yusuf ke ayah ni ke. So bila sebut Zaid tu mana khusus ni untuk Zaid. Cuma idhafah ni jadi makrifah tak? Sepatutnya Abu Zaid kan? Abu Zaid ni sepatutnya makrifah. Sedangkan kita kata tadi la tak boleh masuk kepada makrifah. Dia masuk kepada nakirah. Kalau la ni masuk kepada makrifah, boleh, tapi dengan syarat kena berlaku pengulangan. Ayat tu kena berulang-ulang. Tadi kan la Zaidun fid dar wala amrun. Ini tak berulang. La abali Zaidin. So macam mana nak jawab? So kalau kita ngaji kitab Nahu, ada satu perbahasan kan dia kata, idhafah tu bukan jadi makrifah. Idhafah tu hanya jadi taksis saja. Di beberapa tempat. Salah satunya, maknanya idhafah ni kan, biasanya idhafah ni jadi makrifah. Tapi ada pengecualian, idhafah tu akan jadi taksis. Taksis saja, maknanya bukan purely makrifah. Nakirah tu masih ada. So bila idhafah tu diidhafahkan kepada benda yang mubham. Contohnya kan? Contohnya kita kata rajulun ghairuka.
Lelaki yang selain daripada kamu. So selain daripada kamu ni banyaklah orangnya. Mubham. Tapi kalau sebut rajulun saja lagilah luas. Tapi bila disifatkan sikit dengan roiruka, kuranglah sikit keumuman rajul tu. Tapi masih lagi umum sebab roiruka ni masih lagi mubham. Lelaki yang selain daripada kamu. Selain kamu mubham ya. So ini taksis. Satu yang kedua, mudhaf hanya layak jadi nakirah. Mudhaf hanya layak jadi nakirah. Mana tak boleh dia nak jadi makrifah. Kalau jadi makrifah tak munasabah. Mudhaf tu. Contohnya hal. Ja'a Zaidun wahdahu. So wahdah ni, wahdah idafah wahdun ni idafah kepada hu. Jadi makrifah lah kan sepatutnya kan? Tapi wahdah ni hal. So hal hanya datang dalam bentuk nakirah aja. Jadi sebab itulah wahdah ni bukan makrifah tapi takhsis saja. Contohnya tamyiz. Tamyiz. Kata berapa banyak ni? Kam naqatan. Dan anak dia. Wafasilah. Unta dengan anak dia tu berapa banyak ada? Wafasilah kan? Ni idafah ni. Idafah kepada makrifah. Sepatutnya jadi makrifah. Ni tamyiz. Ni ataf, ma'tuf. Ma'tuf sama hukum dengan ma'tuf alaih. Yang ni tamyiz maka yang ni tamyiz. Yang ni tamyiz hukum dia nakirah. Jadi fasilaha ni asalnya fasilan laha. So antara yang ni juga ialah yang kita sekarang ni. Yang kita sekarang ni bila maksudnya lam mukhamah. So la cantik tadi kan? La aba li Zaidin. So terpaksa lah kita kata aba ni idafah kepada Zaid sepatutnya aba bila idafah kepada Zaid sepatutnya makrifah. Kita tak boleh kata makrifah sebab la ni la fil jins. Sini ada lagi lah ayatnya la aba li Zaidin. Maknanya kalau kita kata puji-pujian tak ada Zaid ni tak ada anak, tak ada ayah yang seperti dia lah. Ala qauli Sibawi. Maknanya ni wa min zalika ni Sibawi kata ni. Yang ni dia kata apa? Lam ni lam hanya untuk ziyadah tapi sebenarnya dia idafah. So kenapa dia kekalkan baris ni? Dia nak kata dia sama dengan hukum kalau kita kata ra'aitu lah. So ra'aitu Aba Zaid lah. Maknanya bentuk idafah lah. Kalau ada alif tu. So kata Sibawi inna ismillah isillah tu mudhafun lima ba'dal lam. Isim la ni isim la kan? Ni isim la nafil jins. So isim la ni ini aba diidafahkan kepada Zaid. So asalnya la aba Zaidin gitu. Ni kita dah jelaskan sepatutnya tak boleh kan ini makrifah kan? Tapi dah dinakirahkan tadi. Untuk kes ni. La mudhaf lima ba'dal lam. Isim la ni mudhafun diidafahkan kepada Zaid. Maknanya kepada isim yang selepas lam. Mudhafun lima ba'dal lam. Okey, yang ni yang kita lekat sikit. Wa amma ala qawli man ja'ala lama wa ma ba'daha sifatan. Okey, satu lagi i'rab orang kata la aba. La aba li Zaidin.
la aba li Zaidin. Dia kata ni sifat. So aba tu mausuf. Jadi apa hubungan antara mausuf dengan Zaid ni? Ni mausuf, ni sifat. Sedangkan jar majrur, ni jar, huruf jar, so dia kena ada muta'alliq kan? So nak kata situ la aba ka kainan li Zaid. La aba kainan li Zaid. So ni dia ni memutalik dengan dia ni. Yang ni sifat kepada yang ni. So wa ja'ala al-isma syabihan bil mudhaf. Lianna sifat min tamami mausuf. Sekarang ni hubungan apa? Hubungan sifat mausuf. Sedangkan kita tadi kita kata ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Sini kita nak kata ni mudhaf ilaih. Dia kata mudhaf ilaih sama aja. Dari segi makna tu sama. Sebab mudhaf dengan mudhaf ilaih dari segi mudhaf ilaih tu kerja dia untuk menerangkan mudhaf. Samalah sifat ni untuk menerangkan mausuf. Sebab tu dia kata waja'ala isim. So orang ni dia menjadikan isim seperti syabihan bil mudhaf. Seolah-olah isim ni, aba ni, mausuf ni seperti mudhaf. Seperti mudhaf. Kerana sifat ialah penyempurna kepada makna mausuf sebagaimana mudhafu ilaih penyempurna kepada makna mudhaf. Wa ala qawli man ja'alahuma khabaran. So ada lagi i'rab kata la aba li Zaidin. Ini isim la. Yang ni khabar la. Baik, sekarang ni ada kata isim la ni kita pergi baca aba gitu. Sepatutnya isim la ni kita kena baca la aba gitu. So ada alif tu. So mana nak buat? Yang ni selesailah sebab alif tu kita masih lagi anggap dia sebagai idhafah kan, walaupun dia sifat kan. Makna dia serupa. Jadi masalah alif tadi tu mereka kata aba dengan akha tu kan, untuk asmaul khamsah asmaul khamsah ni aba, akha, hama, hana, fama ni kan. So kita baca alif tu kerana ikut satu lugah daripada lugah Arab. So ala lughati man qala. Lugah mereka yang baca dalam syair ni dengan baca apa-apa jua pun i'rab untuk aba ke akha ke satu je. Sama ada nasab ke, rafa' ke, nasab, jar kan. Satu je bacaan je. Contohnya syair kata inna abaha, sesungguhnya ayah wanita tu, wa aba, dan ayah kepada ayah dia kan. Datuk dia lah. Sepatutnya wa aba abiha. Sebab dia jadi mudhafu ilaih ni. So maknanya dia kekalkan alif tu. Jadi tak ada kisahlah kita baca la aba. Dia kata ayah dia ni, dua-dua ni, ayah dia dengan datuk dia. Wa aba abiha. Datuk dia telah sampai ke kemuncak qad balagha dari segi kegemilangan dia fil majdi sampai ke kemuncaknya. Raya taha. Sepatutnya ini maf'ulun bih ni. Sepatutnya rayataiha. Ya, rataiha. Dan juga yang baca kekal alif ni walaupun dalam keadaan rafa'. Keadaan rafa' kekalkan alif. Seperti kata-kata orang Arab, peribahasa dia ni peribahasa.
Orang ni kan dia, orang tolak dia, pergilah, pergi, masuk, masuk. Masuk pergi bunuh dia. Bila masuk tak berani nak bunuh. Dia kata aku ni orang tolak je. Mukrahun akhaka. Sepatutnya sini aku kan. Dipaksa, saudara kamu ni dipaksa ni. Dia bukannya berani sangat. La batalun. Ini khabar muqaddam. Yang ni mubtada muakhar. Sebab kita mula dengan nakirah kan. Mula dengan nakirah artinya kita, dia khabar lah. Mana boleh mubtada itu nakirah. Melainkan akhfash. Dan ulama Kufah tak apalah. Jadi akhaka tu ni rafa'. Sebab dia mubtada. So rafa' sepatutnya kena baca akhuka tapi baca akhaka. Maknanya ini satu lurah. Okey, bagi yang atas ni. Satu lagi ni. La gulamai. La gulamai lahu kan. So kalau idhafah sepatutnya la gula maihi. Kalau idhafah sepatutnya gitu. Tapi kalau asing kan sepatutnya, kalau kita asing kan sepatutnya la gula maini lahu. Kalau kita asing dengan lam. So nun tu sepatutnya ada. Terutama sekali bila kita kata lam ni lah yang menjarkan kalimah selepas dia. Maknanya dah terasing dah sini. Jadi hilang nun tu kenapa hilang nun? So hilang nun tu dia kata waja'ala hasfan nuni. Hilang nun tu kerana alasan ala wajhi, kerana alasan syuzuz. Seperti kata-kata penyair. Qaulihi syair. Satu burung ni, hari tu kita dah tengok macam burung puyuh kan. So dia kukuk dia bunyi kata gitu. Kata. Kemudian dia kata baiduki Burung tu kan kata tun kalau seekor kata tun. Kalau ni isim jamak ni, qatan. Burung-burung puyuh. Kalau seekor dia qatatun. Asal mana qatan ni dia berjalan lambat. Perkataan qata ya ketu. Qata ya ketu. Berjalan lambat. Baiduki sintani. Dia kata telur kamu ni ada 2. Dia bercakap dengan sama-sama pokok dia. Yang aku punya dia kata aku ada 100. So baiduki sintani wa baidi mi'atani. Sepatutnya kan? 200. Yang ni patutnya sintani. So hazaf nun ni dalam keadaan biasa syaz. Mana jarang-jarang berlaku lah. Jadi semua ni yang kita tak kata idhafah ni kan, yang kita tak kata idhafah. Yang tadi kita kata idhafah tu lam muqahamah je. Kalau kita kata idhafah, ni lam ni lam ziyadah ditambah untuk mana taqwiyah ikhtisas. Taqwiyah je. Satu i'rab li zaidin ni kita kata zaid ni mudhaf kan, mudhafu ilaih. Lam tu lam tak ada apa-apa lah, kita ziyadah saja. Satu lagi ni nombor 1. Nombor 2 dia kata li zaidin tu sifat. So yang ketiga li zaidin tu khabar. So untuk yang ni sifat dengan khabar ni, so lam tu mestilah lam tu bukan lam ziyadah kan. So lam tu dia kata lam lil ikhtisas. Fallamu lil ikhtisas. So bila lam ikhtisas maknanya lam tu bukan lam ziyadah. Wahya muta'alliqatun, dia huruf jar lah. So bila dia huruf jar dia mesti bermuta'alliq. So dia bermuta'alliq dengan mana-mana kalimah yang berunsur kewujudan. So muta'alliqatun bis tikrari, makna kewujudan yang dihazafkan.
Contohnya kita kata sini, la abana. La aba, la aba kainan li Zaidin. Sebab mahal sini mahal nasab kan, mahal dia tu mahal nasab. Sebab tu lah sifat pun kembali kepada mahal yang asal tu makna nasab. Untuk sini kalau kita kata khabar, so kalau khabar mestilah rafa' kan. So mestilah khabar asal tu rafa' ni, kainun. So lam tu bermutalik dengan kainun. Okey, yang tadi tu yang sifat tu kan. So yang sifat, so kalau dia kata sifat tadi, so dia baca la sepatutnya lah, la aban, kemudian kainan. Contohnya kan. Contoh dia ambil ni. Sepatutnya kita kalau syibih dengan jumlah, syibih dengan mudhaf, contohnya la khadiman ahlahu mazmumun. So kalau kita sebut la khadimah saja tu dia macam nakirah aja. Tetapi kalau kita ada keterangan kepada khadiman, contohnya la khadiman ahlahu. Tiada orang yang berkhidmat kepada keluarga dia yang dianggap tercela kan. So dengan adanya perkataan ahlahu ni seolah-olah dia menerangkan kepada khadiman. So kalau i'rab macam ni, i'rab dia kena baca secara nasab, mansub. So kembali kita kepada i'rab tadi, yang ni kalau kita kata sifat kan. So kita akan baca la aban sepatutnya. La aban kainan li Zaidin. Sebab sini akan baca syibih dengan mudhaf. So syibih dengan mudhaf dia nasab. Tapi sekarang ni kita baca sini la abah. Tanpa tanwin. So digugurkan tanwin itu untuk takhfif. Hazaf tanwin kerana takhfif. Yang ni anda duk pening kat tadi mula-mula tu. Lepas tu duk cari-cari ada satu kitab tu dia tulis macam ni. Wa minha, antara lam yang zaidah ialah zuhur apa al-lamu al-musammatu bi lamut taqwiyah. Lam yang dinamakan sebagai lam penguat. Wahia al-mazidatu, ialah lam yang ditambah li untuk taqwiyati, menguatkan amil. Amil yang lemah, dha'ufa. So lemah tu disebabkan faktor apa? Dia asalnya kuat. Tapi lemah disebabkan ma'mul dia diletakkan di depan dan dia duduk di belakang. Jadi dia imma sama ada lemah tu disebabkan oleh bi ta'akhurihi. Dia diletakkan di akhir. Contoh dia, nahwu hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Apabila kemarahan Musa reda, dia pun ni balik daripada tur Sina ni, tengok mengikut dia ada sembah sapi, marah dia kepada Harun. Duk marah-marah ke Harun tu, redalah kemarahan. So Nabi Harun, kemudian dia pun ambil papan. Akhadha alwah, maknanya Taurah tu. Wa fi nuskhatiha, so dalamnya ada petunjuk kitab ni kan. Wa rahmah, dan juga kerahmatan kepada bagi orang-orang yang mana mereka itu yarhabuna, takut kepada Tuhan mereka, li rabbihim. So kalau kita tengok kamus, perkataan takut ni rahiba yarhabu kan. So dia tak adalah pakai li. So dia pakai secara langsung. Maknanya dia punya maf'ul bih tu mubasyarah. Contoh kita tengok sini kan, rahiba ni kan. Rahiba, ayat dia rahibahu. So ada maf'ul bih secara langsung. Sekarang ni dia guna li.
Jadi dia kata ikut kaedah fi'il yang asalnya mutaaddi kadang tu dia diturunkan darjah dia kepada lazim. So bila maf'ul dia duduk belakang ini. Ni rabbihim ni kan duduk rabbihim. So untuk mutaaddikan balik dia masukkan li. Sebab tu dia kata nak memperkuatkan amil tu, asalnya mutaaddi kuat. Kemudian dia jadi lemah. Kemudian nak kuatkan balik dia tu, masukkan li. Ini salah satu i'rab. Nombor 5, i'rab dia banyak lagi kan. Li rabbi muqawiyah lil fi'il mutaakhir. Wa hiya indal kufiyyan zaidah. Wa hiya indal akhfash lamul maf'ul li ajlihi. Wa inda ba'dhi muta'alliq bi fi'li mahzuf. So ni i'rab lain-lain lah. Ni salah satu i'rab yang diambil ni yang pandangan Kufah. Nahwu in kuntum lirru'ya ta'buru. Ini kisah Nabi Yusuf. Berkata raja, sesungguhnya aku melihat 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk memakannya 7 yang kurus. Kemudian aku tengok 7 tangkai yang hijau, yang subur, dan satu lagi yang kering. Kemudian raja kata, wahai pembesar, tolong beri tahu takbir mimpi ni macam mana. Kalau sekiranya kamu ni tahu mentakbir mimpi. Kan? So takbir ni boleh terus takbir mimpi dah, tak perlu pakai li. Tapi bila letak belakang jadi lemah. So dia jadi lazim. So nak kuatkan balik dia bubuh li. Yang tu fi'il. Ada kes maknanya au biqaunihi far'an. Dia lemah tu kerana amil tu lemah kerana dia furu' aja. Mana dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il. Fi'il tu kira kuat dah. Tapi ada kadang-kadang dia jadi lemah. Tapi yang lemah daripada fi'il tu lemah sedikit tu, second darjah. Iaitu isim-isim mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul, kan boleh beramal sebagai fi'il. Sifat mubalaghah. Ini semua boleh beramal sebagai fi'il. Tapi dia ada lemah. So bila dia lemah, kita perkuatkan dia dengan li. Contohnya musaddiqan, isim fa'il. So musaddiqan, dia saddaqa yusaddiqu. So membenarkan, sebab tu kita tak perlu terjemah membenarkan bagi apa, sebab ini bukan makna bagi. Ini makna mutaaddi. Membenarkan ma ma'ahum, apa yang bersama dengan mereka. Wa idza qila lahum aminu, bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu dengan apa yang Allah turunkan, mereka kata, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, bila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu dengan Al-Quran dan sebagainya, mereka kata nu'minu bima unzila alaina. So kami akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, iaitu kami hanya akan beriman pada Taurat saja. Ini Yahudi lah. Wa yakfuru, dalam keadaan mereka sebenarnya kufur bima wara'ahu, bima siwahu maksudnya. Au ba'dahu. Wara'ahu tu maknanya siwahu. Siwa wa yakfuru, dalam keadaan mereka kufur kepada yang selain daripada Taurat, kan? Ataupun ba'dahu makna dia. Iaitu Quran lah. Sedangkan Quran itu benar. Wa huwal haq. Sedangkan Quran itu benar. Dalam keadaan Quran itu sebenarnya membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini sirah isim fa'il. Mustaq lah. Yang ini sirah mubalaghah. Fa'alun lima yuri. So Allah ni melakukan apa saja yang dia kehendaki. So fa'a melakukan apa saja, bukannya melakukan bagi apa yang. Sebab lam dia hanya taqwiyah. Ini pun sifat mubalaghah juga. Nazza'ah, fa'alah, allamah. So nazza'atan lisyawa. Nombor 5. Sirah mubalaghah. Oh, ni dia kata neraka tu. Tidak sekali-kali neraka ni lazar, api dia menyalan-nyala, kan. So api dia ni akan mencabut
Nazza'atan. Lisyawa. Syawa, kulit. Sepatutnya mencabut kulit kepala. Bukannya mencabut bagi kulit kepala. Jadi ni fi'il ni, makna-makna fi'il. Dia lemah sebab dia isim, sifat mubalaghah, dia furu' kepada fi'il. So untuk kuatkan dia, masukkan. Ni in case makna kita nak kuatkan lah. Tapi dari segi amalan tu kita boleh beramal pun nak beramal dia. Untuk beramal misalnya kita nak kata nazza'atan, tak nak pakai li, kita pakai maf'ul bih tu untuk dia beramal, tak ada masalah. Itu bukan ada unsur kekuatan. Faham tak? Isim fa'il, sifat mubalaghah, isim maf'ul kan boleh beramal sebagai fi'il. So boleh aja dia bertindak terus. Kalau ada cukup syarat-syarat dia, misalnya dia ada i'timad. Isim mustaq kalau dia nak beramal, dia kena ada i'timad. Kena ada sokongan. Contohnya dia jadi khabar kepada mubtada'. Mubtada' tu jadi sokongan dia lah. Jadi tempat dia bergantung, so dia boleh beramal. Kalau dia ada khabar, kemudian khabar tu dia ada makna fi'il. Kemudian lepas tu ada maf'ulun bih. So dia boleh memaf'ulkan maf'ulun bih. Tapi itu makna biasa ajalah. Tak ada makna taqwiyah. Tapi kalau yang ni makna taqwiyah. Satu lagi, wa nahwu darbi li Zaidin hasanun. Pukulan aku terhadap Zaid. Maknanya aku memukul Zaid. Ini masdar. So masdar pun amin. Bertugas sebagai amin. Tapi dia tidak sekuat fi'il. So kalau kita maksudkan untuk kuatkan dia, so kita masukkan li. So darbi li Zaidin. Kalau kita tak nak buat kuat, unsur kuat, kita kata darbi Zaidan. Boleh dah. Darbi Zaidan pun yajuz. Hasanun. Jadi ayat kita ni tak ada unsur kekuatan. Tengok Quran tu macam mana dia pilih. Ada li. Darbi li Zaidin hasanun. Wa ana daribun li amrin. So aku memukul Amar. Bukannya aku memukul bagi Amar. Aku memukul Amar. Tapi boleh kalau tak ada unsur takwiyah, ana daribun amran. Boleh. Ini isim fa'il boleh beramal sebagai fi'il. Dan dia ada tempat bersokong dia. Tempat sokong dia ana ni, mubtada'. So bila ada mubtada' dia jadi khabar, so dia boleh beramal. Sebab dia lemah kan? So lemah perlu kepada penguat di sini. Wakilah. Ini ada perselisihan sikit. So ada juga ulama yang kata ayat ni pun termasuk lam ni lam takwiyah juga. Contohnya wa minhu hadza aduwwun laka wa li zaujika. Yang ini dia kata musuh kepada kamu dan kepada isteri kamu. Nombor 9. Adam. Faqulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zaujika. Ini dia kata syaitan ni musuh kepada kamu dan musuh kepada isteri kamu. Jangan sampai syaitan itu mengeluarkan kamu berdua daripada syurga. So aduwwun ni kan bentuk dia fa'ilun kan. Bentuk fa'ilun. Sedangkan kita kata ni bentuk isim fa'il. Ini bentuk sifat musyabbah. So sifat musyabbah dia lebih bentuk dawam kan. So hadha aduwwun. So kalau aduwwun ni kita masukkan muadin, yang bermusuhan dengan kamu. So kadang-kadang sifat musyabbah bentuk sifat musyabbah, tapi makna dia makna fi'il. Makna yang bukan sifat musyabbah. Makna muadin. So bolehlah hadha aduwwun laka. Ini adalah yang memusuhi kamu dan memusuhi isteri kamu. So tak perlu lagi ini adalah musuh bagi kamu dan musuh bagi isteri kamu. Itu kila lah, kila. Sebab tu nanti dia akan tegur lah nanti. Mana kecacatannya. Ataupun kata-kata penyair, izama apabila. Izama artinya apabila. Sonakti apabila kamu buat azada makanan, faltamisi. Mungkin dia beritahu isteri dia ni kot. Wahai isteri aku, kalau sekiranya kamu buat makanan, pergi cari, dia kata. Faltamisi. Lahu untuk makanan tu, akila, orang yang akan makan.
Akilan ni orang yang sentiasa makan. So kalau lahu ni kita ambil dia punya, so akilan zat lah. Ini pun bentuk fa'ilun, sifat musyabbah. Tapi maksud dia sini muakil, yang makan bersama. So maknanya boleh dia bermutaaddi kepada hu sini. Pakai guna lam. Fa inni lastu akilahu wahdi. Kerana aku ni jenis yang bukan makan secara berseorangan. Sesungguhnya aku ni lastu, bukanlah aku ni akilahu yang akan makan makanan itu secara bersendirian, wahdi. Orang Arab dulu, kan, keturunan Nabi Ibrahim, maknanya akhlak Nabi Ibrahim, makan mesti ada diberikan kepada seseorang, tak boleh makan seorang-seorang. Wa fihi nazarun. Jadi pendapat ini kena tengok balik, dia kata. Sebab li'anna aduwan wa akilan, perkataan adu dengan aki ni, wa in kana bi makna muadin, walaupun kata dia tu ada makna isim fa'il kan, muadin, ataupun makna muwakilin. Muwakilin. La yansibani maf'ula. Dia kata dia tak menasabkan maf'ul bih. Sebab dia tu sendiri subut kan. Li'annahuma mawdu'ani lis-subut. Untuk sifat kekal ataupun sifat semula jadi. So yang subut dia tak menasabkan maf'ulun bih. Walaisa mujarayaini lil fi'il. Kalau nak kata dia ni seperti isim ganti kepada fi'il. Kalau kita kata isim fa'il ni, fa'ilu ni, samalah dia dengan yaf'alu. Dari segi harakat, yang ni ada baris, yang ni ada baris. Yang ni bagi mati, yang ni bagi mati. Yang ni ada baris, yang ni ada baris. Yang ni ada baris, yang ni ada baris. Sebab itu kan, dia kita tak letak dia tu dalam kategori selain dengan fi'il. Maknanya dia berjalan di atas jalan fi'il. Dari segi dia ada harakat. Fitahah, ruki dan sukun dia. Bagi mati kan. Kalau fa'ilu dengan ini, baris dia tu sama. Bukan dia jenis yang ditukarkan. Muhawwala ini, amma huwa majarin lahu. Li'anna tahwila innama huwa sabitun fi siyari allati yuradu biha al-mubalaghah. So kalau tahwil ni, macam tadi kan fa'ilun, so dia akan jadi fa'alun. Nah, yang ni boleh. Maknanya sama-sama power. Kerana tujuan mubalaghah. Asalnya dia isim fa'il. Yang ni sifat musyabbah, macam mana kita nak tahwil dia tu, nak beri power dia, nak beri power mubalaghah. Sebab dia bukan mari daripada fa'ilun. Jadi kalau kita tak boleh kata tu, kalau kita tak boleh kata lam ni, lam kepunyaan akilah, kita nak kata apa lam ni? Lam ni lam ta'lil je. Carilah kamu demi ataupun kerana makanan tadi. Carilah orang yang akan makan untuk berkongsi makan. Orang yang saling berkongsi makan. Kalau you akuli maknanya saling memberi makan kan? Cari orang macam tu. So, aku beri makan dia, dia pergi cari orang lain pula. Cari orang macam tu. Demi untuk makanan tadi. Kerana makanan tadi. So lam tu lam ta'lil. Wa innamal lamu fil bait lit ta'lil. So dia muta'alliq dengan muta'alliqatun bi iltamisi. Kalau yang ayat Quran tadi, aduwun tadi, muta'alliqatun bi mustaqirin lah, mahzufin. Sifat kepada adu. So sini kalau yang ni musuh yang kainun laka. Musuh yang wujud dia untuk kamu. So dia akan jadi sifat. Dia akan jadi sifat kepada adu. Betul kan? Jadi sifat kepada adu. Laka ni bermuta'alliq kepada kainun. So kainun ni sifat kepada adu. Untuk ringkas kita kata laka ni sifat kepada adu. Bi mustaqirin mahzufatin sifatan li aduwin. Wa hiya lil ikhtisas.
So kalau yang ni, kalau yang ni makna lam tu lam ikhtisar je lah kan. Bukan taklil lah. So lam ni khusus. Musuh ni wujud dia khusus untuk kamu. Mana Allah buat ni, syaitan ni khusus untuk kita. Wa qad ijtama'a at-ta'khiru wal far'iyyah. Tadi ta'khir makna yang fi'il tadi. Mana li duduk belakang. Wal far'iyyah ni tadi yang isim fa'il tadi, isim fa'il sifat mubalaghah tadi kan. So kadang-kadang dalam satu ayat yang sama ada unsur-unsur ta'khir, ada unsur-unsur far'iyyah untuk li. Wa kunna li hukmihim syahidina. Dan adalah kami menyaksikan apa yang mereka adili. Li hukmihim. Kan ni isim fa'il kan. So mana dia furu'. Kemudian letak belakang pula, li duduk belakang. So yang ni ta'khir lah. Ta'khir daripada lam. So dua-dua ada. Far'iyah pun ada, sini ta'khir pun ada unsur dia. Okay, macam mana dengan ayat naziran lil bashar? Wa amma qawluhu ta'ala naziran lil bashar. Dia pemberi peringatan kepada manusia. So li tu nak kata apa? Boleh kita kata memberi peringatan kepada manusia. Yang ni jadi maf'ul bih dia, bashar. Memperingati manusia terus. Memperingati manusia. Okey, fa in kana naziru, kalau perkataan nazir ni makna dia munzir. Makna dia makna isim fa'il. Sebab ni sifat musyabbahah kan? Fa'ilun. So dia kata kalau makna dia munzir, yang memberi peringatan, fa huwa mislu, so dia seperti fa'alun lima yurid. Seperti sirah mubalaghah. Nombor 7. So kalau dia wa in kana bi makna al-inzar. Ni kalau makna dia makna masdar. Inzar makna masdar. Naziran ni makna dia inzaran. Inzaran lil bashar. Fallamu misluha. Jadi lam ni kita nak kata apa? Kalau sini masdar. Masdar kalau ada lam sama dengan saqyan li Zaid. Ini masdar. Ini doa. Iskillahumma Zaidan. Ya Allah, berilah Zaid ni minum. Sama ada beri air hujan ataupun dia meninggal, maknanya berilah dia kelegaan di dalam kubur. Hilang daripada haus. Jadi lam ni lam tabyin. Lam li tabyin. Lam penjelas. Sebab kalau kita kata beri minum ni tak boleh beri minum kat unta ke kedai, kau tak tahu siapa kan. So untuk menjelaskan lagi itu tabyin. So inzar, memberi peringatan kepada siapa? Jin ke apa ke, tak, dia khas untuk manusia. So lam tu untuk tabyin. Nombor 10. Fatakunu lam li tabyin. Lam tabyin kita belum belajar lagi. Dia kata yang ke-22. Kita sekarang ni lam 21. Jadi simpan dulu lah. Sampai sini ya. Wallahu a'lam bis-shawab.